mengumumkan ketibaan yang berbahagia Tan Sri Dato' Seri Muhammad Zuki bin Ali, Ketua Setiausaha Negara, diiringi yang berbahagia Datuk Seri Jamil bin Rakun, Timbalan Ketua Setiausaha Kanan, Jabatan Perdana Menteri. Nyanyian lagu negaraku. Hadirin sekalian, dipersilakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Tan Sri Dato' Seri Muhammad Zuki bin Ali, Ketua Setiausaha Negara. Yang berbahagia Tan Sri Idrus bin Harun, Peguam Negara. Yang berbahagia General Tan Sri Dato' Seri Haji Effendi bin Buang, Panglima Angkatan Tentera. Yang berbahagia Inspektor Jeneral Tan Sri Akril Sani bin Haji Abdullah Sani, Ketua Polis Negara. Yang berbahagia Datuk Seri Muhammad Syafiq bin Abdullah, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Yang berbahagia Datuk Seri Jamil bin Rakun, Timbalan Ketua Setiausaha Kanan Jabatan Perdana Menteri. Yang berbahagia Ketua-Ketua Perkhidmatan. Yang berbahagia Ketua-Ketua Setiausaha Kementerian, yang berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri, dan yang berbahagia Tan Sri, Datuk-Datuk, Datuk Sri, Tuan-Tuan, Puan-Puan Ketua Jabatan yang dikasihi sekalian. Pertamanya, marilah kita bersama-sama bersyukur kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya, kita semua diberi kesempatan untuk hadir bersama-sama di Majlis Amanat Ketua Setiausaha Negara bagi tahun 2022. Kami juga mengalu-alukan hadirin yang menyaksikan Majlis Amanat Ketua Setiausaha Negara secara langsung melalui saluran Facebook Jabatan Perdana Menteri. Hadirin yang dihormati sekalian, bagi memohon keberkatan majlis kita pada hari yang penuh bermakna ini, majlis dengan sukacitanya menjemput Al-Fadil Ustaz Ehsan bin Muhammad Husni, Imam Besar Masjid Negara, bagi memimpin bacaan doa. Dipersilakan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ به مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه ومن شر ما بعده يا أرحم الراحمين. اللهم ya Allah ya Rahman ya Rahim, segala puji-pujian hanyalah tertentu kepadamu. Segala kesyukuran kami rafakkan ke hadratmu. Dengan izinmu jua dapat kami berhimpun sempena majlis amanat yang berbahagia Tan Sri Datuk Seri Muhammad Zuki bin Ali, Ketua Setiausaha Negara pemimpin yang kami kasihi. Allahumma ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, pada saat ini kami mohon limpah kurnia serta inayahmu agar engkau peliharakanlah dan lindungilah seluruh warga anggota perkhidmatan awam di bawah pimpinan yang berbahagia Tan Sri Ketua Setiausaha Negara, ketua-ketua jabatan dan agensi kerajaan. Ya Allah, bantulah kami agar budaya saling memahami mengakar umbi dalam segenap lapisan. Jadikanlah elemen keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran sebagai teras kukuh membina perpaduan, menjalin persaudaraan keluarga besar kami, keluarga Malaysia. Ya Allah, Engkau kurniakanlah kecekalan semangat kepada kami agar dapat menggalah setiap cabaran dan dugaan yang bakal mendatang. Permudahkanlah segala usaha kami dan dorongkanlah kami agar melaksanakan usaha tersebut dengan cepat, tepat dan berintegriti. Allahumma ya badi'as samawati wal ard. Ya Allah, Tuhan yang memiliki segala kebesaran dan kekuasaan, Engkau kurniakanlah kepada kami, setiap anggota perkhidmatan awam, sifat bertanggungjawab dan berintegriti. Kami menaruh pengharapan agar amanat yang akan disampaikan dapat menyuntik semangat kepada kami dalam melaksanakan dasar-dasar yang digariskan, sentiasa bersedia memberi nafas baru dalam menjayakan penyampaian perkhidmatan seiring dengan tuntutan zaman. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, selamatkanlah kami sekalian, negara kami yang kami cintai dari sebarang ancaman yang boleh menggugat kestabilan. Mudah-mudahan hidup kami sentiasa aman, damai, berkekalan. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Ehsan bin Muhammad Husni, Imam Besar Masjid Negara, di atas bacaan doa sebentar tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, kini majlis menjemput Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Seri Muhammad Zuki bin Ali, Ketua Setiausaha Negara, untuk menyampaikan amanat beliau dengan segala hormatnya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa bihi nasta'in. Terima kasih Puan Pengacara Majlis yang berbahagia Tan Sri Idrus bin Harun, Guam Negara, yang berbahagia Tan Sri Datuk Sri Haji Effendi bin Buang, Panglima Angkatan Tentera Malaysia, yang berbahagia Inspektor Jeneral Tan Sri Akrsani bin Haji Abdul Hassani, Ketua Polis Negara, yang berbahagia Datuk Sri Muhammad Syafiq bin Abdullah, Ketua Pengarah Pemerintahan Awam. Tahniah kita ucapkan kepada Datuk Sri Muhammad Syafiq di atas pelantikan sebagai Ketua KPPA yang baru. Bahagia Datuk Sri Jamil bin Rakun, Timbalan Ketua Setiausaha Kanan Jabatan Perdana Menteri, yang berbahagia Ketua-Ketua Perkhidmatan, Ketua-Ketua Setiausaha Kementerian, ramai yang datang, terima kasih banyak. Nampak Datuk Sri Azam Baki pun ada, Ketua KPSPRM, yang berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri. Saya nampak tadi pengurusi SPA, terima kasih Tan Sri Zainal Rahim atas kehadiran. Yang bahagia Tan Sri, Datuk Sri, tuan-tuan dan puan yang saya kasih sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam keluarga Malaysia. Pertama-tamanya, alhamdulillah, saya panjatkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana di bawah rahmat dan inayahnya dapat kita semua diberikan kesempatan untuk hadir bersama-sama di Majlis Amanat Ketua Setiausaha Negara bagi tahun 2022 bersama semua penjawat awam pada pagi ini. Pada kesempatan ini, mungkin masih belum terlewat untuk saya mengucapkan selamat tahun baru 2022 kepada semua hadirin yang dapat hadir pada hari ini ataupun yang mengikuti acara ini secara dalam talian. Dan saya ingin rakamkan ucapan terima kasih pada TKSUK dan juga Jabatan Perdana Menteri di atas penganjuran majlis ini yang membolehkan saya untuk menyampaikan amanat dan juga mungkin berkongsi pada para penjawat awam pada awal tahun 2022 ini. Bagi Tan Sri, tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, sebelum saya meneruskan ucapan, izinkan saya untuk memulakan dengan serangkap pantun. Puas sudah menanam ubi, nenas juga dicari orang. 2021 dugaan silih berganti, 2022 insyaAllah bahagia pasti mendatang. Setiap kali kita memasuki tahun baru, kita pasti memandang sejenak ke belakang bagi merenung dan menilai tindakan yang telah kita lakukan pada tahun lalu. Adakah kita berpuas hati dengan pencapaian lalu atau banyak lagi usaha yang perlu kita pertingkatkan bagi memperbaiki segala kelemahan dalam mencapai lebih kejayaan pada masa hadapan. Para hadirin sekalian, ketika negara sedang menuju ke era endemik, negara sekali lagi diuji dengan banjir besar hujung tahun lalu hingga ke awal tahun ini. Keadaan banjir terutamanya yang melanda sekitar Lembah Kelang pada kali ini sifat yang terburuk, berikutan hampir keseluruhan kawasan di Shah Alam, Hulu Langat dan Sepang di Selangor lumpuh akibat jumlah kuantiti air hujan yang banyak. Negeri-negeri lain yang turut terjejas seperti Pahang, Johor dan juga Melaka. Dalam hal ini, saya turut bersimpati apabila ada penjawat awam yang terjejas dengan banjir seperti rumah dimasuki air, perabot rosak dan juga kenderaan yang tenggelam. Walau bagaimanapun, saya cukup kagum dan terharu melihat ramai penjawat awam yang menjadi sukarelawan demi membantu mangsa banjir. Bantuan telah dihulur dengan bermacam cara. Ada yang turun ke lokasi mengerah tenaga dan juga kudrat, ada yang menghulurkan sumbangan wang ringgit dan tidak kurang juga yang memanjatkan doa untuk keselamatan serta kesejahteraan kepada mangsa banjir. Hadirin yang saya hormati sekalian, bagi menghadapi kemungkinan bencana gelombang yang kedua, Yang Berhormat Perdana Menteri telah memberi amanah kepada saya untuk mempengerusikan mesyuarat Task Force Pengurusan Pasca Banjir dan kesiapsiagaan menghadapi gelombang kedua bencana banjir yang ulung-julung kali diadakan. Turut bersama saya ketika itu ialah Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, Panglima Angkatan Tentera, Ketua Polis Negara, Ketua Pengarah ICU, Ketua Pengarah Keselamatan Negara,
ketua-ketua setiausaha kementerian dan juga ketua-ketua jabatan. Begitu juga dengan ketua yang berhormat setiausaha kerajaan negeri dan juga pegawai-pegawai daerah yang bersiap siaga untuk menerima arahan atau mengambil tindakan segera secara langsung tanpa melibatkan birokrasi seperti mana kebiasaan. Pada 29 Disember 2021, kerajaan juga telah mengumumkan peruntukan keseluruhan sebanyak 1.4 bilion di bawah bantuan banjir keluarga Malaysia. Bantuan ini merupakan yang pertama seumpamanya berlaku dalam sejarah Malaysia. Antara bentuk bantuan adalah bantuan wang ihsan sebanyak RM1,000 seorang, sumbangan RM2,500 bagi pembelian keperluan barangan dan juga rebat tunai RM500 pembelian barangan elektrik. Kesemua perkara ini sebenarnya merupakan satu hikmah yang besar kepada kita, di mana sesuatu agenda atau inisiatif itu juga jika dilaksanakan tanpa mengira kerenah birokrasi, tidak silo, serta berpaksikan semangat keluarga Malaysia yang erat, maka ia dapat dilaksanakan dengan pantas dan berkesan. Oleh itu, saya berharap, amat-amat berharap, kementerian, jabatan, agensi yang diberikan amanah tersebut dapat memperkemaskan dan menyegerakan segala urusan penyaluran bantuan tersebut. Sebagai jentera kerajaan, kita perlu pastikan segala bantuan sampai kepada mangsa-mangsa banjir dengan cepat dan juga menyeluruh. Para hadirin yang saya hormati sekalian, cabaran ekonomi negara kini telah menjadi lebih besar berikutan gelombang ketiga COVID-19 yang masih belum reda. Masalah ini masih berterusan dan kita juga perlu sentiasa bersedia dengan sebarang dugaan yang tidak dapat kita jangkakan. Bank Dunia telah menjangkakan ekonomi Malaysia mampu meraih momentum dan berkembang sebanyak 5.8% dengan dalam laporan yang bertajuk Malaysia Economic Monitor December 2021, Staying Afloat, bertarikh 10 Januari 2022. Unjuran ini sejajar dengan jangkaan pertumbuhan 5.5% hingga 6.5% serta 14.3% daripada KDNK oleh Bank Negara Malaysia setelah pembentangan bajet 2022 pada 29 Oktober yang lalu. Usaha pemulihan ini telah dilaksanakan kerajaan sejak tahun 2021 lagi. Kerajaan telah memperkenalkan pelbagai pakej rangsangan ekonomi seperti Permai, Pemerkasa, Pemerkasa Plus dan juga Pemulih yang keseluruhannya berjumlah 225 bilion ataupun 14.5% daripada keluaran dalam negara kasar. Tahun ini pula, sejumlah 332.1 bilion telah diperuntukkan yang juga merupakan peruntukan tertinggi pernah diluluskan berbanding tahun-tahun sebelumnya. Ini semua bagi memastikan negara dapat kembali ke landasan kemakmuran melalui Pelan Ekonomi Jangka Masa Panjang melalui bajet 2022. Hadirin sekalian, peruntukan yang besar ini pastinya memerlukan perancangan, koordinasi, accountability dan kerjasama erat kepada pelbagai pihak, terutamanya untuk menyiapkan projek-projek pembangunan dan tender-tender yang perlu kita laksanakan seberapa segera. Para hadirin sekalian, kerajaan juga telah membuktikan kejayaan 100 hari pencapaian aspirasi keluarga Malaysia di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri. Seperti mana amanat beliau, penjawat awam merupakan penggerak utama dalam menyumbang kepada pencapaian lebih 90% petunjuk prestasi utama kejayaan 100 hari aspirasi keluarga Malaysia. Ini adalah hasil kesungguhan dan kerjasama penjawat awam yang sentiasa ingin memberikan perkhidmatan terbaik dan berkesan kepada rakyat. Justru itu, amat penting untuk kita sebagai penjawat awam bersama-sama berganding bahu sebagai sebuah keluarga Malaysia untuk memulihkan negara, seterusnya mencapai status negara maju dan berpendapatan tinggi. Sesungguhnya, peranan kita semua sebagai penjawat awam adalah sangat kritikal sebagai tulang belakang pentadbiran negara.
Para hadirin yang saya kasih sekalian, mengimbas kembali tahun ke tahun 2020, semasa saya dilantik sebagai Ketua Setiausaha Negara, saya telah memperkenalkan prinsip Trust to Serve atau kepercayaan untuk berkhidmat. Prinsip ini saya ketengahkan kerana ketika itu hubungan antara penjawat awam dan kepimpinan negara pada masa itu sering disalahertikan oleh media massa sehingga munculnya istilah-istilah seperti deep state atau daulah terpendam. Trust to Serve ini menggambarkan kesungguhan, komitmen dan kesetiaan perkhidmatan awam dalam melaksanakan tugasan-tugasan seperti yang telah termaktub dalam ikrar penjawat awam kepada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Lima nilai utama Trust to Serve mestilah digenggam erat, iaitu kebersamaan, interaksi, dinamik, khidmat bakti dan pemberdayaan integriti yang harus dijadikan panduan bagi memacu kecemerlangan perkhidmatan awam. Kemudian pada tahun 2021 pula, apabila darurat diproklamasikan oleh Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, ketika itu kita berdepan dengan situasi COVID-19 yang lebih kritikal sehingga memaksa perintah kawalan pergerakan sebanyak 3 kali telah dilaksanakan. Ketika itu saya telah memperkenalkan prinsip FASTER, iaitu merujuk pada flat, agile, streamline, touch-enable, efficient dan resilient. Prinsip ini diperkenalkan tidak lain selain daripada untuk memastikan jentera perkhidmatan awam dapat segera menggerakkan ekonomi dan mempercepatkan usaha-usaha membantu rakyat semasa situasi PKP tersebut. Alhamdulillah, kita dapat melepasi kedua-dua fasa tersebut iaitu tahun 2020 dan 2021 dengan jayanya meskipun terdapat berbagai mehnah dan juga tribulasi yang melanda. Para hadirin sekalian, seiring dengan situasi semasa negara di mana kita masih lagi berhadapan dan juga menuju ke fasa endemik, maka saya berpandangan sudah tiba masanya untuk menetapkan aspirasi dan juga keazaman kita ke arah prakasa baru yang lebih ke hadapan, iaitu nilai yang saya akronimkan sebagai SWIFT yang merujuk kepada speed, world class knowledge, aspirational, flexible dan juga teknologi based. Sebagai permulaan tahun baru ini, saya rasa elok kiranya kita hayati nilai speed, iaitu semua penjawat awam perlu bertindak dan membuat keputusan dengan pantas dalam sesuatu urusan demi merealisasikan aspirasi kerajaan yang mengutamakan prestasi dan juga berpaksikan keutamaan kepada rakyat. Sebagai contoh, apabila saya dilantik sebagai pengurusi mesyuarat Task Force Pengurusan Pasca Banjir dan Kesiapsiagaan menghadapi gelombang kedua bencana banjir, saya terus memanggil semua jabatan agensi yang berkaitan untuk kita selesaikan segala masalah. Setiap agensi persekutuan, negeri dan daerah termasuk Pusat Kawalan Operasi Bencana atau PKOB di peringkat kawasan digerakkan dengan pantas. Malah kita bekerja tanpa mengira hari Minggu ataupun hari bekerja, siang dan malam bagi memastikan tiada nyawa yang terancam serta kehidupan mangsa bencana dapat dibantu dan kita permudahkan. Yang kedua, kita juga perlu menerapkan nilai world class knowledge dalam diri setiap penjawat awam agar tidak lagi melaksanakan tugas sekadar apa yang kita mahukan atau dipanggil syok sendiri. Tetapi kita boleh melihat praktis-praktis yang terbaik yang mungkin boleh kita jadikan benchmark umpamanya di negara jiran kita untuk laksanakan sesuatu perkara. Seperti inisiatif kerajaan untuk memantapkan ekosistem pembangunan vaksin negara dengan melancarkan Pelan Hala Tuju Pembangunan Vaksin Negara atau PPVN serta Institut Genom dan juga Vaksin Malaysia atau MGVI. Melalui pelaksanaan PPVN ini, Malaysia mampu mencorak laluan dalam menggerakkan atau mengeluarkan produk vaksin sendiri yang berkualiti, berkesan dan selamat mengikut syarat ditetapkan oleh bahagian regulatory farmasi negara. Usaha seperti ini
merupakan pencapaian bersifat world class di mana kita mampu berdiri sama tinggi dengan negara maju dan lain dalam usaha penghasilan vaksin sekaligus mengurangkan kebergantungan pada vaksin yang import dari luar negara kelak. Yang ketiga, bagi memupuk nilai-nilai positif dalam perkhidmatan awam, nilai inspirational adalah sangat perlu dititik beratkan oleh semua penjawat awam. Oleh itu, amat penting untuk semua ketua setiausaha dan ketua jabatan untuk memberikan inspirasi kepada pegawai bawahannya. Menelusuri sejarah gemilang perkhidmatan awam negara, antara tokoh yang memberikan inspirasi kepada saya sendiri ialah Allahyarham Tun Ahmad Syarji bin Abdul Hamid yang telah berkhidmat sebagai ketua setiausaha negara dari tahun 1990 hingga 1996. Begitu banyak sumbangan budi dan juga jaksa bakti beliau pada negara sama ada dalam perkhidmatan awam atau bidang korporat melalui penulisan buku-buku, sumbangan idea dan juga sewaktu berkhidmat sebagai Pro-Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia. Alhamdulillah pada tahun lalu saya telah menjejaki suluhan budi yang ditaburkan beliau apabila saya juga telah dilantik sebagai Pro-Chancellor yang baru untuk menggantikan Allahyarham. Para hadirin sekalian, yang keempat, saya ingin mengajak setiap penjawat awam meneruskan nilai fleksibel, iaitu tidak terlalu rigid kepada dasar dan juga peraturan dengan mengutamakan penyampaian perkhidmatan kepada rakyat, terutamanya dalam situasi genting. Sebagai contoh, saya juga menggunakan contoh bencana banjir yang kita lalui baru-baru ini. Kerajaan telah membuat pertama kalinya telah menjadikan 3 alternatif semasa agihan bantuan pada masa banjir. Baru-baru ini, sama ada dibuat secara tunai di Pusat Kawalan Operasi Bencana atau PKOB, serahan tunai dari rumah ke rumah atau pemindahan tunai secara atas talian. Malahan mereka juga tidak perlu mengisi apa-apa borang permohonan sekalipun pada saat sukar tersebut. Terima kasih kepada Ketua Pengarah ICU Datuk Ruji yang banyak membantu untuk menggerakkan bantuan bencana pada kali ini. Dan saya perhatikan di laman-laman sosial rata-rata mangsa banjir dan juga rakyat memuji pendekatan ini, di mana mereka terus memperoleh bantuan tanpa perlu melalui pelbagai kerenah birokrasi yang mengikat serta merenyahkan. Yang kelima, saya juga melihat nilai teknologi base perlu dilihat sebagai bersifat wajib dan mesti ada dalam melaksanakan setiap tugasan di pejabat. Penggunaan teknologi amat kritikal bagi memastikan penyampaian perkhidmatan dapat dilaksanakan dengan pantas dan tuntas. Sebagai contoh, apabila COVID-19 melanda, kerajaan terus memperkenalkan MySejahtera bagi menguruskan agihan vaksin dan juga kaedah interaksi langsung kepada rakyat. Selain itu, kerajaan telah menetapkan perkhidmatan E2E atau end-to-end kerajaan pada tahun 2025 mestilah mencapai lebih pada 80%. Oleh itu, semua ketua jabatan mesti memastikan hasrat ini tercapai dan juga perlu melihat sistem dan proses kerja lain yang boleh kita otomasikan. Usaha ini adalah selari dengan inisiatif-inisiatif di bawah Maya Digital yang sedang dilaksanakan oleh kerajaan merangkumi rangka tindakan atau blueprint ekonomi digital negara. Bagi Tan Sri, Datuk Sri, tuan-tuan dan puan saya hormati sekalian, begitulah peri pentingnya amalan nilai SWIFT ini yang perlu diterapkan dalam setiap pelaksanaan inisiatif kita sepanjang tahun 2022 ini dan juga bagi yang akan datang. Saya amat berharap setiap ketua jabatan dapat menerangkan agenda SWIFT ini kepada setiap anak buah di jabatan masing-masing. Kerana tiada gunanya perkara ini kita bincangkan di sini hari ini dan ianya tidak sekadar terhenti di sini tanpa ia disampaikan pada seluruh penjawat awam yang lain. Para hadirin sekalian, sebagaimana yang kita sedia maklum, skor CPI Malaysia bagi tahun 2021 ialah sebanyak 48 daripada kedudukan ke-62 daripada 180 buah negara. Kedudukan ini
menunjukkan sedikit penurunan berbanding tahun 2020 dengan skor 51 serta berada di kedudukan 57 daripada 180 buah negara. Dan tahun 2019 pula menyaksikan kedudukan negara berada di tempat terbaik, iaitu di tahap ataupun di tangga ke-51. Antara faktor terbesar peningkatan skor CPI ketika itu adalah penubuhan Pusat Governance Integrity dan juga Anti Rasuah serta pelancaran Pelan Anti Rasuah Nasional atau NCP. Dalam hal yang lain pula, isu integriti dan juga tadbir urus dalam kalangan penjawat awam termasuklah agensi penguatkuasaan juga menjadi isu hangat yang sering diperkatakan dalam media bahasa sama ada media perdana ataupun alternatif masa kini. Justru itu, meskipun kadang-kadang kita tahu berita yang disampaikan itu mungkin tidak benar atau masih lagi dalam peringkat siasatan, namun impaknya memberikan atau meninggalkan imej pada perkhidmatan awam amat besar sekali. Justru itu, saya amat berharap agar setiap ketua jabatan serta seluruh penjawat awam dapat melipat gandakan usaha-usaha untuk memperkukuhkan integriti dan tadbir urus menerusi pelaksanaan segala inisiatif di bawah Pelan Anti Rasuah Organisasi ataupun OACP yang telah dibangunkan oleh agensi masing-masing di bawah GICC dan juga SPRM. Integriti ini ialah sesuatu yang melibatkan 3 perkara dalam diri kita. Yang pertama, akal, kedua nafsu dan ketiga ialah perbuatan sama ada melalui lidah atau tangan. Sekiranya akal gagal mengawal nafsu, maka lidah dan tangan akan bermarajalela. Lalu terjadilah pencabulan integriti dalam diri kita. Perkara ini sekiranya dibiarkan, maka akan menjadi barah yang merebak ke seluruh organisasi dan akhirnya perkhidmatan awam kita ini akan dipandang hina dan jelek oleh masyarakat. Auzubillah min zalik. Para sekalian, sebagai penutup di kesempatan ini, lagi sekali saya ingin merakamkan ucapan terima kasih dan penghargaan saya kepada semua dan tahniah atas segala komitmen dan usaha yang telah dilakukan dan ditunjukkan oleh semua penjawat awam dengan kejayaan yang tercapai sepanjang tahun 2021. Rakyat amat berharap pada sumbangan dan juga tindakan pantas kepada kita. Semoga semua penjawat awam yang dikasihi akan terus beristiqamah dan beriltizam untuk menyampaikan perkhidmatan yang terbaik dalam integriti pada tahun ini. Saya juga ingin menyuruh agar kita semua terus kekal mengamalkan penjagaan kendiri dan sentiasa patuh kepada SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan agar kita semua terlindung daripada wabak COVID-19 yang masih belum reda. Sebelum saya mengakhiri ucapan ini, terimalah beberapa rangkap pantun pada saya. Saya pun tak tahu kenapa saya suka berpantun pada pagi ini. Tahun 2022 telah tiba, sematkan azam di dalam hati kita. Usah lagi berdagang hiba, marilah bina keluarga Malaysia yang tercinta. Terus berkhidmat walaupun penat, semat erat dalam jiwa perwira. Baliklah Tuan bawa amanat, binalah bangsa dan bangunlah negara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Seri Muhammad Zuki bin Ali, Ketua Setiausaha Negara, atas penyampaian amanat beliau sebentar tadi. Seterusnya, majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Seri Muhammad Zuki bin Ali, Ketua Setiausaha Negara dan tetamu-tetamu kehormat untuk sesi bergambar bersama para hadirin. Dimohon untuk semua para hadirin berdiri di tempat masing-masing untuk sesi bergambar.
Hadirin sekalian, dengan sempurnanya sesi bergambar sebentar tadi, maka berakhirlah sudah majlis kita pada hari ini. Saya Milah Rabun mewakili pihak